Okey, kita sambung lagi dengan latihan ataupun tentang praktis kita macam mana cara kita nak menguji kemahiran tentang mengira untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh kelab. Jadi tugas awak di sini apabila kelab awak, persatuan awak ada aktiviti perniagaan, tugas awak adalah menyediakan akaun perdagangan. Bermakna awak kena tahu format akaun perdagangan. Okey, jadi apakah format dia? Okey, format dia boleh terbentuk dari dua bentuk iaitu format T dan juga format penyata. So di paparan awak sekarang adalah tentang format T di mana di bahagian debit awak ada inventory awal, awak ada item belian, lepas tu awak perlu tolakkan dengan inventory akhir dan awak perlu tambah dengan belanja pengendalian. Manakala di bahagian kredit awak akan jumpa dengan nilai jualan. Jadi apabila awak ada kelima-lima perkara ini, awak boleh mencari untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan yang telah awak jalankan. Sekiranya awak mendapat untung, awak akan kreditkan di bawah APP awak. Sekiranya awak mendapat rugi, awak akan debitkan di bawah APP awak. Okey. So di paparan ini merupakan tentang format akaun perdagangan bagi bentuk lajur. Bentuk lajur dia akan bermula dengan jualan dan ditolak dengan kos jualan dan mendapat untung atau rugi aktiviti perniagaan. Kos jualan meliputi item-item berikut inventory awal, tambah belian, tolak inventory akhir, tambah belanja pengendalian. Bila awak dah dapat untung atau rugi, awak akan transfer ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, apabila ada maklumat tentang belian dan maksudnya ada maklumat tentang akaun belum bayar dan akaun belum terima, bermakna kat situ dia berikan maklumat kepada awak bahawa wujudnya belian kredit dan juga jualan kredit. Jadi tugas awak adalah mencari berapakah nilai belian kredit dan berapakah nilai jualan kredit. Jadi awak perlu membuatkan akaun kawalan belum bayar dan juga akaun kawalan belum terima. Okey, berikut merupakan format untuk akaun kawalan belum bayar di mana di sebelah debit awak akan ada butiran bank, awak akan ada baki akhir akaun belum bayar. Manakala di bahagian kredit awak ada baki awal akaun belum bayar dan awak perlu mencari nilai belian kredit. Kemudian untuk akaun kawalan belum terima di bahagian debit awak akan ada ada kesilapan kat sini, betulkan dulu. Okey, awak akan ada baki awal di sebelah debit akaun kawalan belum terima, nombor 1. Kemudian nombor 2, awak akan ada di bahagian kredit butiran bank dan ketiga adalah baki akhir akaun belum terima. Jadi tugas awak adalah mencari jualan kredit. Okey, sekiranya awak tidak diperlukan untuk menyediakan akaun kawalan belum bayar dan belum terima, awak boleh menggunakan rumus yang ada. Okey. Jadi kita akan lihat kepada contoh. Okey, contoh berikut merupakan kelab badminton Taman Bukit Katil di mana kelab ni dia membuat aktiviti perniagaan menjual minuman. Bermakna awak kena cari untung atau rugi daripada aktiviti menjual minuman ini. Jadi bila awak tengok dalam soalan ni dia ada nyatakan tentang akaun belum terima dan akaun belum bayar, bermakna awak perlu buatkan dia punya akaun kawalan belum bayar dan belum terima. Okay, kejap edit kejap. Okey. Jadi awak kena masukkan item-item yang terlibat di bawah akaun kawalan belum bayar dan belum terima. Jadi awak kena identify manakah akaun belum terima awal dan belum terima akhir, manakah akaun belum bayar awal dan akhir. Kemudian awak perlu carikan di manakah pembayaran kepada pembekal dan penerimaan daripada pelanggan. Okey. So kita akan tengok satu persatu. Kita akan sediakan dulu akaun kawalan belum bayar. Akaun kawalan belum bayar awak akan dapat baki awal
Okey. Kemudian awak akan ada baki akhir dan awak perlu masukkan di dalam akaun kawalan belum bayar. So awal dia adalah 1950, akhir dia adalah 2200. Jadi awak perlu carikan butiran bank. Nak cari kat mana? Pergi refer kepada akaun penerimaan dan pembayaran. Cari nama akaun belum bayar sebanyak RM8,500. So nilai ni awak akan transfer ke dalam akaun kawalan belum bayar di bawah butiran bank. Kemudian telah selesai, awak perlu carikan nilai belian kredit. So carikan dulu nilai imbangan dia berapa. Nilai imbangan dia berada besar di sebelah debit, 8,500 tambah 2,200. Awak akan dapat 10,700. Jadi nilai belian kredit dia adalah sebanyak, awak perlu tolakkan dengan 1950 dan awak akan dapat 8750. Okey. Kemudian belian kredit ni merupakan komponen untuk belian di akaun perdagangan. Jadi belian di akaun perdagangan merupakan daripada hasil tambah belian kredit tambah dengan belian tunai. Okey. Jadi awak dah ada belian kredit awak sebanyak 8750. Sekarang masa awak untuk mencari belian tunai. So belian tunai awak adalah pada penerimaan sebanyak bukan penerimaan, kepada pembayaran sebanyak RM4,000. Ni belian tunai awak. Jadi awak perlu tambahkan dengan belian kredit untuk mendapatkan belian yang akan direkodkan di dalam akaun perdagangan. So 8750 tambah dengan RM4,000 dapat RM12,750. So ni awak akan letak di dalam akaun perdagangan sebagai butiran belian. Okey. Kemudian so awak akan pergi kepada akaun perdagangan awak. Okey, akaun perdagangan ni awak dapat RM12,750 hasil belian kredit tambah belian tunai. Okey, seterusnya kita akan sediakan akaun kawalan belum terima untuk awak carikan jualan kredit. Okey, jadi awak akan tengok pada soalan di mana pada soalan ni awak perlu mencari akaun belum terima awal dan akhir. So akaun belum terima awal dan akhir awak akan dapat di kotak yang pertama, iaitu untuk awal awak akan dapat 1850 dan untuk akhir awak akan dapat 2110. So baki awal kita letakkan sebagai 1890. Baki akhir kita letakkan 2110. Kemudian awak perlu carikan butiran bank. Nak cari nilainya kat mana? Awak kena tengok di bawah akaun penerimaan dengan butiran akaun belum terima. Okey, maknanya bila bawa akaun penerimaan, dia tuliskan akaun belum terima, awak kena transfer ke akaun kawalan belum terima sebagai butiran bank RM12,300. Okey, so awak perlu mencari berapakah nilai jualan kredit. So cari dulu nilai imbangan dia. 14,410. Okey. Jadi untuk mencari jualan kredit, awak akan tolakkan dengan 1890. Awak akan dapat RM12,520. Jadi bila awak dah dapat jualan kredit, nak dapatkan nilai jualan di akaun perdagangan. Okey. Awak akan tambahkan jualan kredit tambah dengan jualan tunai. So jualan kredit awak ada 12,520 tambah jualan tunai. Jualan tunai nak cari kat mana? Cari dalam akaun penerimaan dengan butiran jualan tunai ataupun jualan sebanyak RM3,000. So tambahlah. Awak akan dapat berapa? 15,520 ringgit. So nilai inilah yang awak akan transfer ke dalam akaun perdagangan awak. So ni. Okey. Kadang-kadang dalam soalan dia akan berikan salah satu je, sama ada belian atau jualan tunai
ataupun belian atau jualan kredit. So awak pindahkanlah salah satu tu ke dalam akaun perdagangan. Tapi kalau diberikan kedua-duanya, awak perlu tambahkan terlebih dahulu. Okay, so beginilah dia punya jawapan untuk penyediaan akaun belum bayar dan akaun belum terima. So awak dikehendaki untuk menyediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Jadi awak kena masukkan butiran-butiran selebihnya mengikut format. Jadi awak kena identify mana inventory awal. So inventory awal adalah inventory minuman awal 2320 dan inventory minuman akhir RM3,100. So inventory awal awak rekodkan 2320. Inventory akhir awak akan rekodkan RM3,100. Jadi inventory awal perlu tambah dengan belian 2320 tambah dengan belian. Awak akan dapat 15070. Kemudian awak akan tolak dengan inventory akhir RM3,100. Awak akan dapat RM11,970. Lepas tu awak perlu tambahkan dengan belanja pengendalian. Belanja pengendalian ni adalah belanja yang terlibat secara langsung kepada aktiviti perniagaan tersebut. Jadi apakah belanja untuk jualan minuman ni? So awak akan jumpa lesen perniagaan dan juga upah pekerja kafe. Jadi letakkan kedua-dua item ni di bawah belanja pengendalian. Satu adalah lesen perniagaan RM400. Yang kedua adalah upah pekerja kafe RM600. Jadi RM11,970 kena tambah dengan RM1,000. Awak akan dapat RM12,970. Dan RM12,970 ni adalah nilai kos jualan. Untuk mendapatkan rugi atau untung, awak perlu tolakkan jualan dengan kos jualan ini. Ataupun awak carikan nilai imbangan dia berapa. Kalau tengok daripada contoh ni, awak akan dapat nilai imbangan dia kredit lebih besar. So jadikan nilai imbangan itu. Jadi nak dapatkan untung dia RM15,250 tolak dengan 12,970 dapat 2280. Bermakna untuk jualan minuman ni kalau awak memperoleh untung daripada aktiviti perniagaannya sebanyak 2280. Jadi 2280 ni awak perlu pindahkan ke APP awak, akaun pendapatan dan perbelanjaan di sebelah kredit. So begini paparannya. Okey. Jadi berikut serba sedikit tentang perbincangan kita berkenaan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bermakna di sini awak kena sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk mencari lebihan atau kurangan. Sebelum peroleh lebihan atau kurangan, awak perlu analisis soalan tu, ada tak item-item yang perlu dibuatkan pelarasan. Ada tak kena cari untung atau rugi atas aktiviti berkala? Ada tak kena cari untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan? Sekiranya ada, awak kena kirakan terlebih dahulu, baru awak letakkan nilai sebenar di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi saya harap daripada penerangan ni sedikit membantu awak untuk memahami lagi penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan dan dapat sediakan jawapan dengan baik. Okey, semoga jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.